Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsikan dengan anda pengalaman seminggu saya guna Samsung Galaxy S24 Ultra terbaru dari Samsung ni. Manalah tahu video ni kod-kod dapat membantu anda buat decision sama ada beli ataupun tidak. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Sebelum saya cerita pengalaman saya, jom kita tengok dulu apa yang Samsung buat dekat Samsung Galaxy S24 Ultra ni. Dari segi dia punya design, saya boleh kata yang Samsung berjaya naikkan aura mewah dekat Samsung Galaxy S24 Ultra. Dia punya back cover material dia pakai Corning Gorilla Glass Armor, kemudian dia matikan dengan frame titanium. Dia punya bump kamera tak bulky sangat, just nice. Lepas tu kita boleh nampak dekat kamera dia ada glossy frame, bezel untuk screen pun nipis. That's why bagi saya dia punya outlook ni betul-betul nampak premium lah. Lepas tu, feeling pegang Samsung Galaxy S24 Ultra just nice untuk saya. Walaupun saiz tapak tangan saya tak adalah besar sangat. Bila saya pegang kan, saya punya ibu jari ni landing baik je dekat dia punya power button. Kemudian kalau saya nak sentuh dia punya fingerprint scanner yang ada dekat tengah pun memang senang sahaja. Anda boleh tengok sendiri dia punya fingerprint scanner betul-betul responsif, laju guys. Lepas tu kan, part yang paling banyak terima improvement dari Samsung adalah dia punya display dan juga screen. First, Samsung Galaxy S24 Ultra ni dia pakai flat screen. Dia tak pakai curve screen dah. Yang kedua, dia punya kaca dia pakai Corning Gorilla Glass Armor yang mana kaca dia ni mampu kurangkan reflection sehingga 70%. Tengok, saya buat side by side comparison antara S24 Ultra dengan Fold 3 yang saya ada. Dia punya perbezaan tu langit bumi bosku. Lepas tu kan, dia punya nits tinggi 2600. Kalau anda nak guna bawah terik cahaya matahari pun tak ada masalah. Kita still boleh baca tulisan ataupun tengok apps yang ada di dalam smartphone ni. Dan dia punya panel, dia pakai Dynamic LTPO AMOLED 2. Refresh rate screen dia masih lagi sama iaitu 120Hz. Oh ya, resolution screen dia adalah 2K. So, display yang kita nampak tu bukan sahaja terang, dynamic range dia luas, colourful, tapi image yang kita nampak tu sharp. Seriously, kalau anda tengok depan-depan display Samsung Galaxy S24 Ultra ni, anda akan impress meleleh bosku. Tentang speaker, mungkin yang ni tak ada improvement sangat. Audio dia kuat, dynamic, ada naik dan turun, tapi still bukan the best audio speaker yang saya pernah dengar. Dari segi connection, untuk dia punya Wi-Fi, dia dah pakai Wi-Fi 6E dan saya ada test dia punya 5G. Kalau dalam bandar, saya dapat 1 gigabit per second, laju gila. Cuma dekat rumah saya ni 4G saya dapat bawah dari 50 megabit per second. Bila saya tukar ke 5G, dia punya speed tu naik lebih dari 300 megabit per second. Laju jugalah. So far saya guna smartphone ni, saya tak hadap sebarang masalah dari segi signal. Okey, spesifikasi penuh Samsung Galaxy S24 Ultra ni, SoC dia pakai Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12GB, storage yang saya beli ni adalah 256GB. Seriously, kalau anda nak belilah minimum 512GB. Lepas tu size screen dia 6.8 inci, 2K, 120Hz, Wi-Fi 6E, 5G, bateri 5000mAh, support fast charging 45W. Dia pakai Samsung One UI 6.1 based on Android 14 dan yang best, dia main dengan 7 tahun software support gitu. Yang ni Samsung janji kepada kita, dia punya manifesto kot. So far dari segi performance, saya boleh kata sangat cemerlang. Saya tak adalah guna phone ni untuk main game sangat, but as benchmark saya ada install Genshin Impact. Saya try dengan high setting walaupun Time War tak berlaku stuttering langsung. Memang nice gila guys. Cuma itulah, bila kita main game dengan setting tinggi macam tu, dia punya belakang memang keluarkan haba. Somehow tak selesa jugalah. Saya banyak guna phone ni untuk ambil gambar, untuk edit video. Dia punya processing time, dia punya rendering time sangat laju kalau nak dibandingkan dengan smartphone saya sebelum ni. Satu benda yang saya nak puji Samsung iaitu
tu tentang dia punya bateri. Walaupun kapasiti bateri dia, yes dia besar tapi standard untuk 2024 iaitu 5000 mAh, tapi bateri dia memang tahan guys. Saya cabut dari charger saya pukul 6 pagi, saya guna macam biasa as Ashraf Jeffrey punya penggunaan. Pukul 7 petang tu bateri masih ada dalam 20%. Tahan guys. Dan untuk anda dapat gambaran kasar ketahanan bateri dia macam mana, saya buka video YouTube 30 minit 4K resolution run tanpa henti. Bateri dia dari 52% jatuh ke 61% sahaja. Memang tahan lasak guys. Saya tak pastilah apa yang Samsung buat dekat dia punya UI tu. Mungkin ada something yang mereka buat dekat Samsung One UI menyebabkan apps dia tak consume banyak power. Lepas tu smartphone ni dia support fast charging 45W. Ini biasa yang saya nak tekankan kepada anda sebagai seorang Ashraf Jeffrey yang di dalam kereta dia ada wireless charger, car wireless charger. Benda ni sangat-sangat membantu. Bila saya ambil keluar, ambil anak semua tu, saya just letak dekat situ, dia charge dengan laju and bateri saya dapat full balik. Memang nice. Seterusnya tentang kamera. Interestingly, dia punya main kamera tu jenis wide angle 200 megapiksel f1.7 dan ada periscope 50 megapiksel 5 optical zoom, telephoto 10 megapiksel dan ultra wide 12 megapiksel. Kalau kita buka apps kamera tu akan ada option 0.6, lepas tu ada 1, 3 kali zoom, 5 kali zoom dan juga 10 kali zoom. Ini beberapa contoh gambar yang saya ambil dengan dia punya main kamera. Anda boleh tengok yang gambar dia lebih luas. Lepas tu dia punya warna tu nampak natural and image dia sharp. Bila kita zoom 3 kali ganda, warna image still sama, tak ada perubahan dan bokeh dia jadi makin nice. Zoom lagi 5 kali ganda, kualiti gambar masih lagi cantik. Anda boleh tengok detail-detail bulu pasir kat muka anak saudara saya ni. Dan yang buat saya impress gila-gila dengan kualiti kamera Samsung Galaxy S24 Ultra ni ialah bila kita buat 10 kali ganda zoom. Anda boleh tengok yang kamera dia masih jaga detail-detail subjek dengan sangat bagus. Ini contoh gambar lain. Kita mulakan dengan 0.6 ataupun ultra wide dahulu. As long as subjek tu duduk kat tengah-tengah, so kita akan dapat subjek yang sangat sharp lah. Dekat kiri kanan blurry sikit. Luas jugalah gambar yang dia capture. Vibrance background tu macam lebih sikit. Ini adik dia macam tak balance sangat lah. Ini pula gambar dari dia punya main camera. Cantik, kedut-kedut baju masih jelas kelihatan. Warna macam cool, kebiruan sikit. Tapi warna kulit anak saya tak ubah. Yang ni saya suka sebab dia tak ganggu kita punya main subjek. Lepas tu ini gambar 3 kali zoom. Kualiti masih tip-top. Anda perhatikan rambut-rambut halus atas kepala anak saya. Detail gila. Sesetengah phone dia akan softkan bahagian ni. Detail rambut sehelai dua tu akan hilang punya lah. Dan kalau kita buat zoom 5 kali ganda, cantik guys. Detail pun masih lagi baik. Tak ada ubah apa-apa. Bokeh dia tu jadi makin kuat. Saya suka yang ni. Dan last kali zoom 10 kali ganda. Yes, gambar dia akan jadi cerah sikit compare dengan lens-lens yang lain. Tapi saya impress dengan kualiti detail yang dia bagi kepada kita. Gambar ni kan, kalau saya tunjuk je dekat mana-mana doktor, semua tahu yang eczema anak saya teruk gila. Tentang dia punya video, smartphone ni boleh record 8K dengan 30fps. Tapi saya tak adalah guna sampai level tu. Saya just record video 4K 60fps. Dan saya tak turn on pun dia punya stabilizer. Anda boleh tengok sendiri dengan handheld jalan atas pasir di pantai yang kita kata tak rata, dia punya stabilization sangat bagus. Seriously, saya tak turn on pun dia punya stabilization ni. Jadi kalau anda nak cari satu smartphone untuk buat video vlogging, untuk buat video TikTok, even kalau anda nak ambil video wedding, charge RM100 tu pun tak ada masalah punya lah. Saya ada letak beberapa gambar dan juga video lain yang saya ambil dalam satu folder. Anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below untuk nilai sendiri satu persatu gambar dan video yang saya rakam menggunakan Samsung Galaxy S24 Ultra. Okey, last kali baru saya nak sentuh part yang paling hype dekat Samsung S24 series, iaitu dia punya AI. Kali ni kan, saya betul-betul nak tabik
spring dekat Samsung. Kalau anda perhatikan, bila satu-satu brand dia launch dia punya flagship phone, ada dua benda sahaja yang mereka highlight. Yang pertama, SoC ataupun dia punya hardware yang diguna pakai. Yang kedua, dia punya kamera. But this time, Samsung dia tak ketepikan dua benda alah tadi. Dia punya SoC, dia pakai Snapdragon 8 Gen 3, memang mantap punya. Kamera dia pun macam display saya demo kepada anda tadi, tip top kan. Cuma mereka ketengahkan something really new, iaitu artificial intelligence. Saya tahu yang sebelum ni Google ada buat, beberapa brand lain pun ada cerita tentang AI ni, but this time dia punya AI tu bersepah guys. Galaxy AI ada banyak feature, and saya rasa kalau saya nak cerita satu persatu apa yang Samsung tawarkan dekat Samsung S24 Ultra ni, video akan jadi panjang gila, 50 minit, mungkin juga 1 jam. So mungkin untuk semua AI function tu saya cerita pada next video lah. Kali ni saya just nak cerita kepada anda AI yang saya guna sepanjang seminggu ni. First kali, of course, circle to search. Kita just tekan sahaja dekat sini, dia akan ambil temporary screenshot. Lepas tu kita bulat je part mana yang kita nak, dia akan tolong search kepada kita. Ini adalah Google Image Search, tapi dia memudahkan lagi kerja kita. Tak perlu nak upload, tak perlu nak tekan search. Just buat macam yang saya demo kepada anda tadi. Ini AI yang pertama. Yang kedua pula guys, generative AI, yang mana kita boleh manipulate gambar yang kita nak. Sebagai contoh, saya ada gambar anak saudara saya diri kat tengah-tengah ni. Dengan generative AI, saya boleh klik dia punya badan, lepas tu kita boleh pindah ke tepi macam ni, lepas tu tekan generate, AI akan tolong isikan kawasan kosong ni kepada kita supaya gambar ni nampak lebih natural. Bagi sedikit masa kepada dia, dia akan buat kerja dia, dan ini hasil akhir dia. Anda boleh tengok di kawasan kosong tadi, dia tolong isi kepada kita. Cuma yang ni anda kena tahulah, tak semua gambar yang dia edit tu perfect. Kena tengok keadaan dan juga gambar tu sendiri. Kadang-kadang detail tu akan lari. So ketika anda ambil gambar tu, anda dah kena set dah. Anda kena fikir gambar ni nanti anda nak manipulate dia macam mana. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya suka bila kita boleh slow-mo kan video yang kita ambil selepas kita rakam video tu. Bukanlah kita kena fikir awal-awal lagi. Cara guna dia simple sahaja guys. Kita play dulu video yang kita record, then kita tap sahaja. Anda boleh tengok dia akan slow-mo kan pergerakan ombak yang saya record ni lah. Kejap, sebab tadi saya tekan dekat ombak, anda tak nampak lah kan. Saya tekan dekat langit ni, anda boleh tengok sekarang dia slow-mo. Dan slow-mo dia tu memang smooth gila. AI akan isi frame-frame yang sepatutnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, saya selalu guna transcript assist. Saya baca banyak artikel sebelum saya buat apa-apa video. Saya kena baca review orang lain, kemudian cross-check dengan result yang saya dapat supaya video yang saya persembahkan kepada anda tu tak mengarut lah. Jadi dengan transcript assist ni, saya boleh summarizekan artikel orang lain. Sebagai contoh, saya ambil artikel S24 dari Amas, saya copy, hantar kepada notes. Lepas tu saya tekan je ikon Galaxy AI dekat sini, saya pilih summarize, then AI akan tolong summarize kepada saya dalam bentuk point-point. Saya boleh pilih pula nak standard ke nak detail. Yang ni betul-betul memudahkan kerja saya. Ada satu lagi yang saya nak highlight kepada anda, walaupun saya jarang guna dia, cuma dekat sini saya nak tunjuk ada satu isu besar dekat Galaxy AI untuk orang Melayu ataupun untuk orang Malaysia lah. Samsung Galaxy AI ni dia berfungsi secara penuh kalau kita ni adalah English speaker. Kalau kita guna English sebagai bahasa utama kita ataupun kita selalu berkomunikasi dengan kawan dalam bahasa Inggeris, then kita dapat utilize dia punya potential tu betul-betul lah. Kalau kita ni guna bahasa Melayu macam saya, kita tak dapat nak enjoy dia punya AI sepenuhnya. Saya bagi contoh macam sekarang saya ada buat ayat macam, bro, jom keluar makan. Aku ingat nak makan dekat Samurai Yakiniku, mengidam buffet RM35 dengan dia yang murah dan sedap. So ada satu feature Galaxy AI dekat sini, kita boleh tukar kita punya writing style. Dia akan ambil kita punya ayat tadi, then dia akan tukar. Original ada, lepas tu professional pun ada, lepas tu dia punya casual pun ada, kalau social media pun ada. Dia akan tukar based on kita punya ayat.
Seriously, kalau kita tulis dalam bahasa Inggeris macam bro, let's go dinner, I'm craving for samurai yakiniku and so on, kita tekan Galaxy AI punya icon, kita tukar writing style, anda boleh tengok dia ubah writing style kita dengan sangat bagus. Macam kalau professional, kita nak hantar email kepada kita punya kawan, then dia punya style jadi macam ni. Kalau untuk social media, dia siap tambah lagi emoji. That's why kalau kita guna bahasa Inggeris untuk berkomunikasi, kita akan dapat fully utilize function Galaxy AI ni. Apa-apa pun, seriously, Galaxy AI adalah satu benda yang mind blown. Tak salah kalau kita kata Samsung adalah brand pertama yang buka pintu AI dekat smartphone. Mungkin lepas ni kita dah tak panggil smartphone, kita panggil genius phone. Saya akan buat secara detail. Saya akan cerita, saya rasa macam saya kenalah buat satu video lagi cerita semua AI yang Samsung offer dekat mereka punya S24 series ni. Dan saya yakinlah anda pun akan impress. Apa-apa pun, kalau anda nak beli Samsung Galaxy S24 Ultra, saya sangat-sangat recommend. Lagi-lagi kalau anda seorang businessman. Cuma kalau anda sedang pakai S23 Ultra, mungkin anda boleh, kalau anda pakai S23 Ultra dan anda tak berminat dengan AI function dia, mungkin anda boleh skip lah. Tak banyak perbezaan antara Samsung S23 Ultra dengan S24 Ultra, kecuali dia punya AI, lepas tu dia punya screen tadi. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.